Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad li ridha'illahi ta'ala. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات. اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال، فأنت موافق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كلنا مسهلا، وبالخير يا فتاح افتح لنا، وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. الحمد لله. أما بعد، السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Sambungan kitab Risalah Al-Misbahul Munir, muka surat 9. Muka surat 9. Jangan buang masa ini. Balik awal lagi ni ya, insyaAllah. Nak kejar lembu, nak tangkap lembu, nak tambat lembu. Muka surat 9, perenggan apa? Yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 9, perenggan yang kedua dari bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Yang keduanya, yakni daripada 6. Yang keduanya daripada 6 rukun iman. Apa maksud iman? Pegangan dalam hati, kepercayaan dalam hati seseorang. Apa Islam? Amalan zahir. Biar boleh beza tu. Kalau tak boleh beza tu, nanti kita klik. Nampak macam remeh itu. Nampak macam remeh. Tapi kalau tak faham, tak tahu nak beza iman Islam, boleh rosak ibadat. Dengan sembahyang, orang menyangka dia Islam dah. Dengan puasa, orang menyangka dia mukmin dah. Dengan pergi haji umrah, orang menyangka dirinya dah padahal iman tu benda lain, Islam tu benda lain. Ibadat haji, sembahyang tu benda lain, pegangan dalam hati tu benda lain. Sebab itulah musannif diterangkan ke awal kitab ni. Kerana ramai lagi di kalangan kita ni yang tak faham. Perasan tak dulu waktu mukaddimah dulu dia kata anak-anak murid dia minta dia tolong terangkan apa iman, apa Islam. Nak bagi tahu benda tu ramai orang tak tahu. Ramai yang orang salah faham. Jadi nak minta tolong terangkan. Kerana ada orang mendakwa bila dia sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, dia kata aku ni orang beriman. Bila dia sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, tutup aurat sebagai, dia kata aku ni orang beriman. Jadi tolong minta terangkan dulu, kata musannif. Jadi anak-anak murid dia, orang yang dekat-dekat dengan dia minta tolong.
Tolong terangkan apa sebenarnya iman dan apa sebenarnya Islam. Apa sebenarnya Islam ni terbahagi kepada berapa bahagian pula? Islam di sisi manusia macam mana? Islam di sisi Allah macam mana? Yang sepatutnya Islam yang bagaimana yang kita nak? Islam amalan zahir, iman amalan hati. Yang sepatutnya kena dua-dua ni bergabung. Selain daripada kita menunaikan syariat sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, tutup aurat sebagai, wajib pastikan akidahnya betul. Untuk menjadi orang Islam di dunia, di akhirat, kena macam tu. Atas dunia mengikut syariat, serta hatinya memiliki akidah, pegangan, kepercayaan yang benar seperti yang diajarkan oleh ahli sunnah wal jamaah. Seandainya zahirnya sahaja sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, tetapi memiliki pegangan dalam hati yang salah, dalam hati ini tidak memiliki pegangan yang benar, maka golongan yang macam ni adalah golongan yang Muslim, yang Islam di dunia sahaja. Di dunia sahaja, adapun balik akhirat dia bersama-sama dengan orang kafir. Alhamdulillah. Itu perlu pengajian, perlu keterangan. Perlukan keterangan, perlukan penjelasan. Baik, habis dah tu. Baik, bila sebut rukun iman, dia ada 6. Yang pertama apa? Dulu percayakan Allah. Percayakan Allah, percaya dengan makna yakin, bukan zon, bukan syak, bukan waham. Perkataan percaya itu pun sendiri terbahagi kepada beberapa bahagi. Zon pun percaya, syak pun percaya, waham pun percaya, yakin pun percaya. Jadi kepercayaan yang mana satu yang nak diletakkan pada Allah, pada Rasul, hari kiamat, kitab dan sebagainya, iaitu yang yakin. Adapun zon, syak, waham itu tertolak. Maknanya masih lagi dikira seseorang itu tidak beriman seandainya kepercayaan yang diletakkan pada Allah, Rasul, hari kiamat, malaikat dan sebagainya itu dalam bentuk zon ataupun syak ataupun waham. Wajib yakin, maksud penuh-penuh hati. Tidak ada walau sedikit pun pertikaian, keraguan di dalam hatinya terhadap 6 perkara tadi. Baik, hari ini kita sampai kepada yang kedua daripada 6. Jadi nak percayakan Allah ni kena ada ilmu, mesti mengenal Allah. Mesti mengenal, memahami apakah sifat-sifat yang layak dan yang tidak layak, yang tak sepatutnya ada pada Allah. Apakah sifat yang wajib bagi Allah, serta dalil-dalilnya yang menunjukkan di atas adanya sifat itu pada zat Allah. Apa pula sifat-sifat yang mustahil, yang mesti tidak ada sekali-kali pada Allah, beserta dengan dalil-dalilnya, supaya dapat kita menjauhkan diri kita, menjauhkan pegangan kita daripada meletakkan sifat-sifat yang mustahil itu pada Allah. Jadi oleh yang demikian, di sisi kita ahli sunnah wal jamaah ni wajib tiap-tiap laki-laki, perempuan yang mukallaf mengetahui apakah sifat yang wajib bagi Allah supaya nak diambil, nak dipakai, nak dipegang, dan apa pula sifat yang mustahil bagi Allah mesti kita kena tahu supaya boleh kita berusaha mengawasi diri kita, mengawasi akidah kita. Jangan mengambil sifat-sifat tu dan disifatkan, diletakkan pada zat Allah. Seandainya seseorang itu mengambil sifat-sifat mustahil tadi, diletakkan, dipakaikan pada Allah, maka rosaklah imannya. Rosaklah imannya. Walaupun satu, walaupun dalam banyak-banyak sifat yang mustahil bagi Allah itu diambil satu, diletakkan pada Allah, tetap merosakkan akidahnya. Sifat mustahil bagi Allah itu banyak, kerana lawan bagi sifat yang wajib. Maknanya tidak terhingga, tidak terhitung banyaknya sifat mustahil ni. Dalam banyak-banyak ni, ambil satu je letak pada Allah, kafirlah dia. Ataupun dalam banyak-banyak sifat kesempurnaan Allah ni, dia ambil satu, dia buang. Sifat kesempurnaan, sifat kamalan Allah ni banyak. Selain daripada 20 yang kita belajar ni, tiba-tiba dia ambil satu daripada 20 lah. Tak payah ambil yang banyak-banyak tu. Daripada 20 ni dia ambil satu daripada 20 tu, dia buang. Dia tak percaya satu daripada 20 tu, ataupun dia syak satu daripada 20 tu, cukup dah mengkafirkan dia.
Sebab itulah perlu kita tahu apa sifat yang wajib supaya kita pegang. I'tiqad. Jangan nafikan kepada Allah, kerana itu sifat Allah, jangan dinafikan, jangan diragui. Ulama bukan cerita kosong. Kalau benda tak penting dia tak sampaikan. Itu salah kita lah kalau kita tak nak ambil tahu, tak nak belajar, itu salah kita, bukan salah alim ulama. Mereka dah tolong kita ambil ilmu ni daripada kitab yang besar-besar tu, bukan dalam kitab kecil ni. Letakkan depan muka kita, kalau kita tak nak ambil, suap dalam mulut, itu salah sendiri. Itu salah sendiri. Yang keduanya, percayakan akan malaikat. Satu lagi, kenapa wajib yakin pada Allah? Bila yakin pada Allah, barulah boleh mengabdikan diri dengan benar. Bila dah kenal Allah, dah yakin siapa dia Allah, barulah dia boleh menjadi hamba yang sebenar-benarnya. Tidak mempersoal, tidak mempertikai, tidak meragui apa sahaja perintah Allah, larangan Allah ataupun berita-berita daripada Allah. Walaupun perkara itu tidak menyamai dengan kehendak hawa nafsu kita, walaupun perkara itu tidak terjangkau oleh ilmu dan akal fikiran kita, oleh kerana keyakinannya pada Allah tadi, menjadikan dia hamba yang semata-mata menerima, menjunjung perintah Allah. Tak ada nak petikai, tak ada nak bersoal, tak ada apa. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami patuh. Tak ada nak banyak bunyi. Tak ada nak banyak bunyi. Sehingga ada yang mengatakan Allah Ta'ala itu zalim pada tempat-tempat yang tertentu. Wal'iyadha billah. Itu mengkafirkan. Alhamdulillah. Percayakan akan malaikat. Itu malaikat maknanya. Maknanya, apa makna percaya malaikat ni? Percaya dengan makna yakin sungguh-sungguh dalam hati adanya malaikat. Yakin sungguh-sungguh dalam hati adanya malaikat. Meskipun malaikat ini gaib, dihijab oleh Allah daripada pandangan mata kita, namun demikian wajib juga hati kita yang beriman ni menyungguhkan adanya malaikat yang dijadikan oleh Allah daripada unsur-unsur yang tertentu, daripada cahaya. Jadi malaikat ni juga makhluk Allah, malaikat ni juga benda baharu, malaikat ni juga asalnya tiada, malaikat ni juga sama seperti kita manusia, makhluk lah. Dia tidak ada kuasa, dia tidak boleh memberi manfaat, dia tidak boleh memberi mudarat, kerana makhluk, benda baru. Dan malaikat ni juga pada akal kita menerima binasa. Tiap-tiap benda baharu menerima binasa. Seandainya Allah nak membinasakan, akal boleh terima. Itu maksud harus pada akal. Allah Ta'ala menjadikan mungkin ataupun meninggalkan mungkin. Allah Ta'ala bersifat dengan harus apa? Harus menjadikan makhluk, harus meniadakan makhluk. Itu sifat yang harus bagi Allah. Pun wajib kita kena tahu juga. Jadi adanya malaikat, maknanya yang pertama tadi dengan makna yakin di dalam hati dengan jazam yang putus. Dalam bab iman ni semua kena yakin, semua kena jazam. Apa yang diyakini, apa yang dijazam tadi hendaklah berbetulan, bertepatan seperti mana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia memiliki keyakinan, kemudian jazam yang putus, tiba-tiba apa yang diyakini, apa yang dijazam dalam hati tadi menyimpang, bersalahan dengan apa yang Nabi bawa, tetap dipanggil tidak beriman. Contoh dia jazam sungguh-sungguh Allah duduk atas langit. Contoh dia pegang sungguh-sungguh, dia kata Allah ni aku yakin duduk atas langit. Tak bergoyang pun dia punya pegangan tu, Allah atas langit. Ada kala Allah turun ke langit dunia, kata dia. Meskipun begitu, tetap sesat lagi, merosakkan akidah. Faham tu? Yang pertama, apa yang diiktikad mesti bertepatan dengan apa yang diajar oleh Nabi SAW. Kemudian dia mesti yakin dengan perkara itu dan mesti jazam. Jadi kena pastikan apa yang dipegang dalam hati itu, kena pastikan betul. Yang kedua, mesti yakin. Yang ketiga, mesti jazam yang putus, tidak berbolak-balik,
Berbolak-balik tu namanya tak jazam lah tu. Na'udzubillah. Semoga Allah pelihara akidah kita semua daripada terikut, terpedaya, terpesona dengan fahaman-fahaman yang merosakkan akidah. Fahaman-fahaman yang berpegang dengan zahir ayat Quran yang tertentu, memegang dengan zahir hadis tanpa ditakwilkan, tanpa ditafsirkan dengan cara yang betul. Ini bahaya fahaman tu. Hati-hatilah. Nak mengaji tafsir, nak mengaji hadis, ataupun nak mengaji fiqh sekalipun, pastikan tu guru kita tu, ustazah kita tu, akidah dia ahli sunnah wal jamaah. Nak mengaji iqra' sekalipun, mesti pastikan akidah tu guru kita tu ahli sunnah wal jamaah. Orang yang berakidah ni sifat 20 ni. Faham tu? Tanya dulu untuk guru kita. Buat-buat. Kita bukan nak sangka jahat tak. Kena hati-hati. Sebab pahaman sesat ni bila dah masuk dalam diri kita besok, nak buang payah dah. Jadi sebelum ambil tu, siasat dulu. Bukan tujuan nak bersangka jahat. Waspada. Sebab kecelakaan agama ni lagi besar daripada kecelakaan dunia lagi. Ambil guru, cari guru tu maknanya kita cari agama. Salah guru, salahlah agama kita. Jangan tengok orang tu nampak zahir pandai, orang gamai, terus kita ikut dia. Selalunya yang gamai ni orang tak elok. Yang eloknya sikit pengikut. Kan dalam Quran Allah sebut sikit yang berakal, sikit yang bersyukur. Bahkan ada disuruh doa kita ni, ya Allah masukkanlah kita dalam golongan yang sedikit. Tu tuan-tuan tengok kalau dalam live mana, TikTok ke, Facebook ke, yang ramai itu biasa program apa tu? Lara ke, maksiat ke, ataupun yang sebut benda akhirat. Situ nampak tak? Banyak dalil dah. Di kampung kita, berapa ramai penduduk? Katalah 1000 penduduk. Yang datang surau berapa orang? Nak banding kenduri kahwin dengan majlis ilmu, berapa ramai? Mana ramai? Kenduri kahwin ramai. Majlis ilmu 3 orang. Nampak tak? Mana-mana kita tengok benda baik ni memang sikit. Kalau benda ramai tu ghalibnya, kalau tak haram pun benda laga. Benda sia-sia macam tu lah. Mana-mana macam tu lah. Jadi jangan sebab dia pengikut ramai, kita kata dia betul. Tak, belum pasti. Jadi kita kena pastikan. Tanya buat tanya tu, Ustazah, saya ni pening lah masalah sifat 20 ni, tauhid 3 ni, saya pun pening mana satu buat tanya macam tu. Saya ni tak tahulah nak belajar yang mana. Ada yang kata tauhid 3, ada yang kata sifat 20. Macam mana Ustazah? Tolong bagi penjelasan sikit. Buat tanya. Tiba-tiba dia kata kita ni yang sepatutnya kena mengaji tauhid 3 ni, sifat 20 tu kalau tak belajar pun tak ada masalah. Dia dah tu. Dia dah tu. Dia dah tu. Tak kisah nak ngaji iqra' ke, jangan tinggalkan, cari guru lain. Sebab nanti dalam masa yang sama, waktu dia nak mengajar kita, dia akan selitkan benda-benda tu. Dia akan selitkan benda. Kita tak tahu. Kan kadang-kadang kalau dia mengajar, meskipun dia mengajar iqra', kadang ada sambil-sambil dia cerita benda-benda ni. Di situ kan dia sampai kita tak tahu, kita baru nak belajar. Sebab tu kan hati-hati, jangan main tadah je. Jangan main tadah je. Nanti dah kena sihir dengan puak-puak tu, payah nak sembuh dah. Ruqyah pun tak jalan dah tu. Habis. Percayakan akan malaikat, maknanya mengaku putus di dalam hati seseorang akan bahawasanya malaikat itu tentu sungguh ada. Tentu sungguh ada sungguh-sungguh, meskipun tak nampak, ada sungguh malaikat. Dan ia malaikat setengah daripada makhluk Allah Ta'ala. Jadi wajib adanya malaikat. Kalau Nabi SAW ceritakan, mengkhabarkan tentang malaikat, memang wajiblah kita terima, wajiblah kita percaya. Seperti contohnya Nabi SAW bersabda, yang maksud daripada hadis itu, ada malaikat-malaikat yang yang Allah Ta'ala perintahkan pergi mencari majlis-majlis ilmu, pergi mencari majlis-majlis zikir, mengambil nama-nama orang, mencatat nama-nama orang yang hadir,
untuk diberikan keampunan oleh Allah, maka sungguh-sungguh begitu. Ini majlis ilmu kita. Kalau betul niat kita buat. Itulah yang sedang berlaku, tetapi dihijab oleh Allah daripada mata kepala kita. Tapi wajib kita yakin tempat ni dipenuhi dengan para malaikat yang mendoakan orang yang sedang hadir dalam majlis ilmu. Sungguh ke tidak? Sungguh. Kita ni sedang duduk di bawah hamparan sayap-sayap malaikat. Sungguh ke tidak? Sungguh. Nampak mana? Nampak dengan mata hati kita. Dengan makna keyakinan kita terhadap apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Begitulah juga yakin, setiap yakin ada di kiri kanan kita malaikat yang ditugaskan oleh Allah mencatat segala amalan kita. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah menulis apa sahaja perkataan dia keluar daripada lidah kita, mulut kita. Daripada yakin adanya malaikat itulah yang akan menjadikan hamba itu tadi semakin baik ibadatnya, dia lebih menjaga, dia lebih berhati-hati. Sebab dia yakin ada malaikat yang sedang mencatat, yang tak pernah tidur, yang tak pernah leka, yang tak pernah letih. Jadi menjadikan orang yang beriman dengan adanya malaikat ni memperbaiki, menjaga, mengawasi tindak tanduk dan tingkah lakunya yang zahir dan yang batin. Itulah faedah ni. Maknanya mengaku betul dalam hati. Putus ni makna tidak berbolak-balik. Hari ni berasa lain, petang kan rasa lain, malam kan rasa lain. Tu tak putus tu. Dia jazam putus ni. Senang susah, sihat sakit, untung rugi, kaya miskin, berkahwin bercerai, dia tak peduli. Itulah pegangan. Laki tinggalkan bini, bini tinggalkan laki. Dia tetap akidah dia. Dia tak berubah. Jangan main orang ni. Manusia ni jangan pegangan. Dia beribadat tu bukan kerana Allah, tapi kerana orang. Bila kecewa dengan orang, tinggalkan agama. Kecewa dengan orang, buat maksiat. Konon-konon Allah tak nak layan dia punya perangai. Dia nak ugut Tuhan lah tu, nak ugut. Nak ugut. Bila dia kecewa, dia ugut. Yang tudung, buka tudung. Na'udzubillah. Konon-konon Allah Ta'ala nak ubah takdir. Bila dia buat perangai macam tu, dia ingat Tuhan nak ubah takdir dia. Dan Allah tak ikut pun kehendak kita. Kita tak ada kepentingan tu. Biar sedar diri sikit. Allah Ta'ala, kita tak ada kepentingan pada Allah. Kalau tak ikut, neraka. Dia tak peduli. Itulah Tuhan, maha hebat, maha kuasa. Dia tak berkehendak, tak berhajat kepada sesuatu. Siapa taat, dia dah beruntung. Siapa maksiat, dia dah yang azab, yang rugi. Itu je. Maknanya mengaku betul dalam hati dengan hati seseorang. Percaya dengan makna yakin. Jangan ragu-ragu. Ada ke tidak malaikat ni? Ada kot, ya kot, boleh jadi kot. Itu semua tak pakai. Itu semua tak pakai. Betul ke ada dalam kubur besok, dalam alam barzah besok, ada malaikat yang menyoal kita tentang amal ibadat, tentang iman, tentang Allah dan sebagainya? Ada sungguh. Aku selama ni tak pernah tengok pun rumah aku dekat dengan kubur. Tak pernah jumpa pun malaikat muka nakir tu. Dah benda tu benda gaib. Sebab tu wajib beriman dengan iman ni, percaya dengan benda gaib, bukan percaya dengan benda nampak. Percaya dengan Allah, tak nampak Allah tapi wajib yakin. Percaya dengan Rasul, tak pernah kita jumpa Rasul. Ni sebab kita lah. Umat akhir zaman ni pernah jumpa? Tak pernah. Tapi wajib yakin. Malaikat pun begitulah, tak pernah jumpa malaikat. Tapi kalau jumpa pun boleh jadi kita tak perasan sebab waktu dia nak menyerupai manusia, mana kita tahu. Kita tak tahu, barangkali dia malaikat. Mana kita tahu. Makna gaib. Mengaku dalam hati kan bahawanya malaikat itu tentu sungguh ada, dan ia malaikat setengah, makna separuh daripada makhluk. Apa makna makhluk? Ciptaan Allah Ta'ala. Makhluk makna yang dijadikan oleh Allah. Sama lah macam kita. Bila sebut yang dijadikan, barulah dia tu bersifat baharu, binasa, menerima binasa, berubah-ubah, berjirim, berjisim, bertempat, sangkut paut dengan masa, sangkut paut dengan waktu. Itu sifat benda-benda baru. Sebab tu kita kena kenal sifat kita makhluk ni. Sifat kita makhluk berjirim, berjisim, berbentuk, bertubuh, berubah-ubah, berpindah ganda, baharu, binasa, banyak yang suka. Itu sifat baru kita kena kenal diri kita makhluk. Boleh bezakan dengan sifat Allah. Kalau kita tak faham diri kita,
Macam mana nak membezakan? Bila tak boleh beza, itu yang jadi keliru, yang sehingga boleh merosakkan akidah. Yang ketiganya dari benar percaya dengan makna yakin sungguh-sungguh di dalam hati dengan segala kitab. Apa maksud percaya, yakin, beriman dengan kitab ni? Dengar molek. Dengar betul-betul. Faham kan? Jangan salah faham. Sebab bila salah faham, salahlah i'tiqad. I'tiqad kita bergantung dengan kefahaman. Salah faham, salahlah i'tiqad. Betul kefahaman, insya-Allah betullah i'tiqad dia. Apa makna percaya dengan kitab ni? Dengan maknanya, dia nak hurai. Sebab ada orang hafal ni, orang hafal rukun iman ni daripada nombor 1 ke nombor 6. Nombor 6 baca mengundur sampai nombor 1, punya hafal. Kita pun tak baca mengundur, tak pandai. Kena tengok buku baru boleh. Tapi punya hafal ni, 1 ke nombor 6 dia boleh baca. 6 mengundur, ke nombor 1 dia boleh baca. Tapi salah faham. Kita tak naklah salah faham. Biarlah faham, barulah boleh menghayati. Apa maksud percaya dengan kitab? Semua orang percaya, dia percaya. Semua orang tak boleh percaya dengan Quran. Percaya bagaimana? Yakin ke dengan Quran? Syak ke? Zon ke? Waham? Nampak tak? Kadang-kadang perkataan yang keluar daripada mulut tu menunjukkan yang dia syak dengan Quran. Ataupun zon dengan Quran. Dia bukan yakin dengan Quran. Berbelah babi. Apabila hukum tu selaras dengan nafsu, dia terima. Bila hukum tu bercanggah dengan nafsu, dia tolak. Tu yakin ke namanya? Tak, itu bukan yakin. Yakin ni terima semua. Terima semua. Pancung-pancung lah, keatangan lah. Tak peduli, itu daripada Allah. Aku percaya. Macam tu. Bukan ikut selera kita. Pada pandangan saya, hukum ni macam zalim lah. Banyak cantik muka kau. Bahaya telajak pandai ni. Telajak. Kan bahaya kalau telajak ni. Kalau telajak pandai ni bahaya juga. Sampai Tuhan pun dia petikai kan. Sebab dia rasa dia lebih pandai, lebih adil, lebih hebat, lebih geti daripada Allah lagi. Itulah manusia. Lupa dengan nikmat yang Allah bagi. Dulu bodoh, Allah bagi ilmu. Dah dapat ilmu, lawan Tuhan pula dah. Jaga-jaga. Taubat cepat-cepat. Banyak macam tu. Golongan-golongan liberal. Digunakan agama ikut kepala otak. Selera dengan nafsu, dia pakai. Tak selera, dia buang. Tak selera dengan nafsu, dia pertikaikan. Yang selera, dia pakai. Na'udzubillah, itu di antara pahaman sesat tu. Kafir dah tu, na'udzubillah. Liberal, buang agama. Ataupun dia nak agama ikut kehendak dia. Bukan dia ikut kehendak agama. Dia nak agama tu ikut dia. Na'udzubillah min zalik. Dengan bahawa mengaku dan Quran dengan kitab ni, dengan maknanya mengaku putus. Yang pertama, mestilah hati seseorang itu putus. Makna jazam seseorang dalam hatinya. Dengan tentu sungguh ada segala kitab yang datang daripada Allah Ta'ala. Seperti Al-Quran dan Taurat dan Zabur dan Injil. Termasuk lain-lainnya. Dan suhuf-suhuf. Allah Ta'ala turunkan kepada rasul-rasul yang tertentu. Itu pertama. Itu pertama. Ni kedua. Dan kalau nak pakai yang pertama tadi tu tak cukup lagi, tak sempurna lagi. Tak sempurna lagi maksud beriman dengan kitab-kitab. Tak sempurna lagi kalau sekadar itu. Percaya Al-Quran ataupun ada kitab-kitab tertentu Allah turunkan kepada rasul-rasul yang tertentu. Ada suhuf-suhuf yang lembaran-lembaran yang Allah Ta'ala turunkan kepada rasul-rasul yang tertentu. Kalau sekadar tu tak cukup lagi. Ni, satu lagi ni. Dan sungguh segala perkara-perkara yang disebut di dalamnya. Sini banyak yang kantoi ni. Yang kedua ni banyak yang kantoi ni. Yang kantoi ni pula yang mengucap la ilaha illallah. Semayang 5 waktu, pergi haji, pergi umrah. Tapi ni yang nombor 2 ni. Ramai yang tolak ni. Dia tak yang dia nombor 1 tadi. Dia percaya ada kitab yang Allah turunkan kepada rasul itu. Tiba-tiba sangkut pula yang kedua ni. Banyak tuan-tuan. Ramai.
Sungguh tak kira laki, tak kira perempuan. Dia tidak menyungguhkan maksudnya. Dia tak menyungguhkan segala perkara yang termaktub dalam Quran tu. Bahkan dia menyungguhkan sebahagian dia menyungguhkan. Yang ni betul, yang ni benar. Oh yang ni tak relevan. Yang ni tak relevan. Na'udzubillah. Tak berimanlah. Sebab maksud iman tu percaya semua. Bukan percaya separuh. Faham elok-elok? Oi, sebab tu orang suruh ngaji. Dah, kesian. Kita kesian. Dia merasakan dia beriman. Tapi mengikut apa yang ulama dah sampaikan, iman ni makna percaya semua, bukan percaya separuh. Dah aku sembahyang, itu Islam. Aku pergi haji, itu Islam. Iman ni benda dalam hati. Kalau kepercayaan kamu tu sempurna, betul, maka kamu beriman. Tapi kalau dalam hati kamu tu ada keraguan, ada kesangsian terhadap salah satu daripada rukun-rukun iman tadi, maka kamu tidak beriman meskipun kamu sembahyang. Faham ke tak faham? Besok jangan tanya hari kiamat besok, kenapa tak bagi tahu? Ulama ramai dah bagi tahu, kita je yang sombong, belagak. Kau ingat aku ni orang kafir ke? Kau ingat aku ni orang mu'allaf ke yang nak ajak mengaji? Sombong pula tu. Akibat dia makan diri. Kesombongan ni makan diri sendiri. Allah takkan bagi ilmu yang sebenar, pengetahuan yang sebenar kepada orang yang dalam hatinya ada takabur, ada sombong. Allah panggil belajar tak mau, Allah panggil mengaji tak mau, Allah panggil mendengar tak mau, ada je alasan yang kita buat. Itu makna menolak lah tu. Itu maknanya menolak. Menolak jemputan Allah. Padahal Allah nak bagi hidayah, Allah nak bagi petunjuk, Allah nak betulkan amalan kita. Sebab Allah tahu banyak lagi kesalahan dan kesilapan dalam ibadat kita yang zahir maupun yang batin. Allah jadikan asbab. Kawan-kawan pesan, kawan-kawan ngajak, guru-guru pesan. Kadang-kadang dekat kita punya handphone tu terlintas iklan status-status ajak kita mengaji. Betul? Tu sebenar daripada Allah lah tu. Tidak akan berlaku sesuatu perkara melainkan Allah kehendak dan Allah yang jadikan. Kenapa timbul di skrin handphone kita hari ni? Marilah belajar. Ingat saja-saja ke kebetulan ke benda tu? Allah kehendak dah tu. Allah nak sampaikan pada kita. Maknanya Allah sayang kita lagi. Allah nak pilih kita. Allah nak selamatkan kita. Tapi kita buat tak peduli. Itu salah kita. Bukan sekali, beribu-ribu kali kadang sampai di telinga kita ni dakwah ajak mari belajar, bahaya tak belajar, bahaya jahil. Kita scroll swipe aja. Kan ada lagu tu. Macam mana lagu tu? Dia tak pandai pula nak nyanyi. Like swipe jangan lagi ikutlah. Nampak tak? Dia kata tak ada kepentingan lah ni. Tunggu. Tunggu nanti. Tunggu masa dia besok. Kan seperti mana orang kafir Allah hikayat kan, orang-orang dalam neraka tu bila dah diazab oleh Allah, dia kata betul lah apa yang Muhammad sampaikan dulu. Betul lah apa yang Muhammad sampaikan dulu. Betul. Tapi dah terlambat lah. Dah kena azab baru nak membenarkan. Macam kita ni besok bila dah diazab, wal'iyadzubillahi min dzalik, bila dia diazab, amalan Allah tolak, Allah Taala tak terima, baru kata benarlah apa yang Allah sampaikan dulu. Dah terlambat dah, kita sombong. Kita sombong. Cepat-cepat sahabat, jangan lambat-lambat dah, masa tak banyak dah. Boleh jadi kiamat lambat lagi tapi umur kita tak panjang. Boleh jadi kiamat lambat lagi, 10,000 tahun lagi ke. Tak tahulah. Umur kita mati bila-bila je. Cepat-cepat. Jangan tangguh-tangguh dah. Buat jadual mengaji. Buat jadual mengaji. Hobi tu tak apa, teruskan hobi tu. Cuma tambah jadual belajar. Bagi masa sikit untuk belajar agama. Fiqahnya, tauhidnya, tasawufnya, tajwidnya. Belajar. Hobi tu ambil lah.
Nak main motor ke, nak main kereta ke, nak mancing ke, nak beli ke, nak tanam bunga ke, nak beli pinggan mangkuk banyak-banyak ke. Tu hobi yang orang buat kan. Beli pinggan mangkuk banyak-banyak, bukan pakai. Tetamu datang bagi pinggan plastik je. Pinggan mahal-mahal simpan tayang-tayang. Hobi, tak apa ngaji. Nanti berkat ilmu tu nanti dia akan berubah jadi nanti dia sedar tak kena ni. Ni tak kena cara ni. Tu daripada ilmu tadi lah. Tapi kalau kita tak nak belajar, siapa nak baiki diri kita tu? Sebab itulah belajar, semua kena belajar mengaji. Yang bersukan, nak bersukan lah. Nak pocor lah. Apa lagi? Nak zumba lah. Nak zombie ikut lah. Ngaji. Betulkan niat nak mengaji kerana Allah. Mudah-mudahan Allah tunjukkan kelemahan kesalahan dalam ibadat. Niat nak beramal dengan ilmu. Nantilah kelamaan kalau cara mengajinya betul, niatnya betul, insya-Allah dengan sendiri nanti Allah akan timbulkan kesedaran pada diri kita. Kan ilmu tu hidayah, petunjuk. Baru kita nampak apa yang kita buat tu betul atau salah. Mana? Boleh rupanya nak berzumba ni. Tapi di tempat tertutup. Maknanya boleh lah, cuma tempat ni tak sesuai selama ni. Dia dah. Kan diperbaiki tu. Begitulah suruh mengaji, Cik Oi. Pakat-pakat ajak dakwah dakwah kawan-kawan kita. Jangan letih, jangan lemah, jangan lesu. Selalu ajak aja. Dan kena yakin kita tak boleh memberi bekas, tapi itu usaha kita. Manalah tahu Allah Ta'ala nak bagi kita bahagian asbab kita mengajak ramai kawan-kawan yang nak belajar. Berapa banyak saham akhirat yang kita dapat besok. Kalau MLM apa? MLM? MLM atas dunia ni bukan main lagi kita. Cari orang ni. Lagi ramai orang bawah kita, lagi banyak duit kita. Dalam kena tipu. Mana kita ada yang macam tu. Ni MLM akhirat ni. Seorang ni daripada dia jahil, daripada leka, daripada lupa, dia maksiat. Asbab kita selalu ajak dia terbuka pintu hati Allah, buka pintu hati dia, asbab kita. Dia pun belajar, dia pun mengaji. Kemudian dia berubah daripada ahli maksiat jadi orang solehah, jadi orang soleh, asbab kita. Semua amalan dia tu masuk dalam buku amalan kita. Apa yang dia buat dapat pahala, masuk dalam buku amalan kita. Dia tinggalkan maksiat dengan ikhlas pun dia dapat pahala, masuk juga dalam buku akaun kita. Kalau seorang, lepas tu besok si dia ni pula ajak pula orang lain, tambah lagi saham kita. Kalau seorang, jangan kita nampak keuntungan akhirat dunia ni saja. Kita bermati-matian pagi petang siang malam untuk kempen orang ajak. Agama ni keuntungan ni lagi berlipat-lipat kali ganda Allah bagi. Jadi di samping kita belajar, di samping kita mengaji, nak perbaiki diri kita, ajak kawan-kawan kita. Ajak kawan kita. Tak rugi pun. Kalau dia ikut, mujur. Makna Allah nak bagi kita untung, pahala jariah, pahala yang sentiasa mengalir. Kita dah mati pun, duduk dalam kubur tu 1000 tahun pun pahalanya sampai tiap hari. Tak berhenti-henti. Tak nak ke? Tak nak rugi kan? Sebab tu, dakwah, ajak. Gunakan kita punya kelebihan yang ada pada diri kita. Boleh? InsyaAllah pakat-pakat bantu agama Rasulullah SAW. Biar ada jasa yang kita tinggalkan sebelum kita mati. Biar ada jasa yang kita tinggalkan pada umat Nabi Muhammad SAW sebelum kita mati. Kita tak pandai nak mengajar. Tapi kita promotekan, ajak supaya orang lain boleh belajar juga. Meskipun kita tak boleh mengajar, tapi asbab kita mengajak orang lain boleh belajar. Masuk buku akaun dalam, masuk pahalanya dalam buku akaun kita tu. Meskipun bukan kita yang ajar, kita tolong promote je. Kita tolong promote je. Pahala majlis ilmu tu kita dapat. Walaupun bukan kita yang ajar. Nampak tak tu? Punya senangnya kerja. Tok guru tu macam ni nak mengajar bersegang mata, tak ada rehat, tak ada apa. Nak mengajar tadi, kita ajak aje. Jom belajar. Mau pula dia dapat pahala kita. Tak berpenat macam tu guru tu, nak ulang kaji, nak murojaah. Masa rehat tak ada, masa dengan keluarga tak ada, macam-macam lagi. Orang tak tahu, orang tak faham benda tu.
Kita tolong promote aja. Tolong orang belajar, kita dapat pahala. Subhanallah. Allah tak pernah jemu nak bagi pahala. Tapi bila kita yang terlebih dahulu jemu nak buat ibadat, tak ada harapan lah. Tapi kalau kita buat, selagi mana kita buat, selagi itu Allah takkan jemu memberi balasan pahala, bahkan berlipat-lipat kali ganda dapat. Pukul 6 suku dah ni. Hampir ke petang kita mengaji. Kemudian katanya Husain ni lagi. Allahumma salli ala sayyidina. Jangan maknanya sungguh wajib siapa pun, dia pun minum arak, dia pun judi, dia pun berzina, dia pun dah aurat, dia pegawai bebas ikutlah. Wajib dalam hatinya menyungguhkan apa sahaja yang ada di dalam Al-Quran itu. Suruhan, larangan, berita, semuanya benar, semuanya sungguh. Tak ada satu pun yang salah, tak ada satu pun yang tak betul, tak ada satu pun yang tidak relevan. Tak ada. Itu maknanya dia beriman dengan kitab Allah, khususnya Al-Quran. Jangan pertikai, walau satu huruf sekalipun. Jangan dipertikaikan. Kemudian segala perkara-perkara yang disebut di dalamnya, dalam Quran tu, dalam kitab-kitab tu, meskipun perkara itu tak sama dengan kehendak kita, meskipun perkara itu tak sampai di ilmu dan akal kita nak fikir, wajib percaya sungguh-sungguh dalam hati. Yang keempatnya dari penenam, percaya dengan makna yakin sungguh-sungguh serta jazam yang putus di dalam hati akan segala Rasul Allah Ta'ala. Makna wajib percaya bahawasanya Allah Ta'ala ada mengutuskan para Rasul alaihissalatu wassalam yang dilantik oleh Allah sendiri di kalangan para nabi-nabinya menjadi utusan Allah, membawa risalah, menyebarkan agama, menyebarkan syariat agama pada kaumnya, pada umatnya. Bukan sahaja Rasul ni makna Nabi kita Muhammad SAW saja, Rasul yang lain lah sama sekali. Jangan kita terima, percaya, yakin Nabi Muhammad SAW saja, yang lain kita pertikaikan. Maksud Rasul ni semua lah, semua Rasul tu yang Allah utuskan. Jangan jadi macam orang Yahudi, jangan jadi macam orang Nasrani. Muhammad dia tak percaya, yang lain dia percaya Rasul dia zaman dia. Lepas itu dia tak percaya, dia tak terima. Tak nak macam tu. Dengan maknanya mengaku putus seseorang di dalam hatinya dengan tentu sungguh ada segala Rasul Allah Ta'ala itu. Itu nombor satu. Maksud dia ada dua ni. Beriman dengan Rasul ni ada dua makna. Yang pertama, percaya mereka itu utusan Allah. Yang kedua, mengakui. Apa maksud mengaku ni? Membenarkan, menyungguhkan dalam hati kita, menyungguhkan. Mengaku sungguh akan segala perkara yang mereka itu, makna Rasul-Rasul tadi, menyampaikan kepada umatnya. Kena benarkan. Mana kalau Rasul cerita pasal solat 5 waktu, benar hukum tu. Rasul kata setahun sekali sebulan kena puasa, benar. Rasul kata apa lagi? Pembahagian harta begini, faraidnya orang lelaki banyak ini bahagiannya, orang perempuan banyak ini bahagiannya, benar. Jangan kata pada pandangan saya, hukum pembagian harta ikut faraid ni tak adil ni. Tu usaha tidak ada tuan. Kapiak tu, jangan main. Jangan main tu. Maknanya dia mempertikaikan tu. Dia tak percaya tu. Apa lagi? Ni yang paling sedap sekali. Poligami. Benar hukum tu. Walaupun nafsunya tak nafsu tak suka, tapi iman percaya ini hukum Allah. Cuma nafsu tak suka. Nafsu tak suka itu normal. Memang nafsu tak suka pada ibadat, betul? Mengaji ni pun nafsu kan suka. Datang ni pun tadi dengan paksaan. Sebab tu kalau tak ada kelas kita seronok. Sungguh lah. Dan memang nafsu memang tak suka yang nama ibadat ni. Baca Quran dengan baca Facebook, mana seronok? Baca Facebook lagi seronok. Baca story Nabi dengan story kawan kita, mana seronok? Story kawan-kawan kita, story Nabi kita tak seronok. Hari ni tengok story kawan. Dia pergi makan. Dia keluar dengan lelaki dia. Hari ni dilipat baju je rupanya. Innalillah. Habis semua nak di story je.
Dia baring bagi tahu orang, dia goreng ikan bagi tahu orang. Satu dunia bagi tahu lah tu. Ibaratnya, oi aku goreng ikan hari ni. Tu story itulah tu. Semua nak ngadu kat situ. Jangan ngadu situ. Berubah. Sudah-sudahlah. Kalau ada story-story kita yang mengaku tu padam. Takut nanti jadi jariah saham dosa kita. Gambar-gambar kita yang dulu-dulu sebelum kita berhijrah. Padam semua, delete selagi mampu. Pesan dengan kawan-kawan, aku kalau pada kau orang ada gambar-gambar aku yang dulu, aku tak izinkan kau share. Tolong padam. Aku tak ada untuk dah. Aku tak nak jadi bertambah-tambah saham dosa aku nanti. Yang ada ni pun tak terpikul dah. Macam tu, bukan biarkan macam tu. Selagi mana mata orang tengok dalam keadaan kita redha benda tu, masuklah dosanya hari-hari. Tuan semayang ni. Tuan dah semayang dah, tuan dah puasa dah, tuan dah tutup aurat dah, tapi dosa masuk lagi. Masuk. Sebab apa? Dia tak ada usaha. Apa syarat taubat? Bersungguh-sungguh meninggalkan maksiat. Jadi mana kesungguhan kita meninggalkan maksiat, mempertontonkan gambar-gambar kita kat dalam tu? Kena usaha padam. Yang laki pesan dengan bini tak nak ikut, dia derhaka dengan suami. Tak payahlah cerita dengan orang, cerita dengan Allah. Cerita dengan Allah, merayu dengan Allah, mengadu dengan Allah. Apa masalah kita? Masalah rumah tangga kita, mengadu dengan Allah. Jangan mengadu dengan Facebook. Jangan mengadu dengan Instagram, Telegram, Kilogram. Itu sebenarnya mendedahkan aib kita. Mendedahkan aib kita, mendedahkan aib suami, mendedahkan aib isteri, mendedahkan aib keluarga kita. Betul? Kita tulis kata hari ni terpaksa pinjam duit adik-beradik. Orang kata untuk laki dia tak bagi nafkah. Nampak tak dah? Orang tak fikir macam tu. Tu kan dah fitnah satunya dah mengumpat satu. Itu dah membuka aib satu. Berapa ribu orang dengar. Kita tukang buka padahal Allah tutup dah. Na'udzubillah. Hati-hati dah. Hati-hati. Banyak dosa kita. Sudah padam. Share benda-benda baik, benda-benda yang mengingatkan kita kepada Allah, yang boleh ajak kawan-kawan kita dekatkan diri dengan Allah. Itu lebih baik lagi. Kemudian mana lagi? Dah kata nak hijrah, itulah caranya. Di antara caranya. Yang boleh padam. Mungkin dalam ingatan, dalam hati itu mustahil nak padam. Yang boleh padam. Gambar-gambar boleh padam. Yang dalam ni teringat lagi. Itu la haula wala quwata illa billah. Tak mampu kita. Tapi minta Allah Ta'ala lupakan kisah-kisah yang tak baik. Sebab dia boleh menimbulkan fitnah. Bila teringat balik, dia boleh jadi fitnah. Nampak tak? Kalau orang tu, kalau laki kita waktu dulu kita bergaul bebas, ada laki-laki yang kita pernah jumpa, pernah kawan, pernah macam-macam. Memang hati kita memaafkan, tapi bukan maksud memaafkan tu kena berjumpa, bukan dah. Nak aku maafkan segala kemaksiatan yang kita pernah buat dulu-dulu, dan aku tak nak jumpa, aku tak nak tengok, aku tak nak dengar sampai bila-bila dah. Sebab bila teringat, dia akan jadi fitnah balik. Ada orang dipikir tu. Walaupun dah bertaubat pun apa salah nak jumpa dah. Sebab tu nanti akan membuka balik ruang fitnah. Itu putuskan silaturahim dah. Faham elok-elok. Putuskan silaturahim ni mana sebab apa? Sebab apa tu kita buat macam tu? Sebab nak jaga silaturahim lah. Nak jaga agama. Nak jaga perhubungan seperti yang disuruh oleh Allah. Bukan maksudnya apabila tak boleh jumpa, tak boleh berhubung, tak boleh berchatting ni makna putuskan silaturahim dah. Kamu kena faham. Dengan tak berhubung itulah menjaga silaturahim yang disuruh oleh Allah. Jangan ikut nafsu. Nafsu ni memang dikata macam tu. Kenapa tak boleh jumpa? Kenapa tak boleh nak berchatting? Kenapa tak boleh nak bertegur sapa? Dah, memang permulaannya di situ. Nanti kelama-kelamaan dia akan jadi balik. Dia akan jadi seronok balik. Nampak tak? Nanti akan masuklah fitnah-fitnah setan tu. Kita dah lah tak mengaji. Kita dah lah sabar kita kurang. Putuskan hubungan terus. Allah tahu. Sebab apa? Sebab kita nak mengelak diri daripada fitnah. Lebih lagi kita dah ada suami. Faham tak tu? Dia kata ni kawan-kawan lama. Tak peduli. Tak peduli. Bukan maksudnya tak berhubung itu maknanya kita dibenci oleh Allah.
Sebab apa? Sebab memutuskan silaturahim. Dan itu sebenarnya kamu sedang menjaga silaturahim seperti mana yang diperintah oleh Allah. Sebab tu penting ilmu. Kalau tak ada ilmu, yang ajar kita tu nafsu. Kemudian percaya, yang kelima percaya dengan hari kiamat. Dengan maknanya pukul berapa dah? 10.34. Jangan teringat lembu tu. Tengok kita nampak lembu tu. Yang kelimanya percaya akan hari kiamat. Dengan maknanya mengaku putus seseorang dalam hatinya dengan tentu sungguh ada hari kiamat itu. Bila-bila masa jua akan datang berlakunya kiamat. Bila-bila masa boleh berlaku, harus maknanya harus berlaku kiamat bila-bila waktu yang Allah kehendak. Meskipun maknanya tidak timbul lagi tanda-tanda besar kiamat, turunnya Dajjal, Dabatul Ard, Ya'juj Ma'juj, meskipun benda tu tak turun, tak berlaku, tak timbul lagi, Allah Maha Kuasa menjadikan kiamat. Tapi Allah mengikut janji-janjinya, hukum aradi, dah belajar dulu hukum aradi, hukum aridi, janji Allah. Sebelum berlakunya kiamat yang sebenar-benar tu, akan adalah tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar. Kenapa tu? Itu kasih sayang Allah kepada kita umat Nabi Muhammad SAW supaya buat persiapan. Ini mulut kita selalu sebut, tanda-tanda kiamat dah situ, sungai itu dah kering itu, tapi kita tak ubah. Apa persiapan kita? Padahal tanda-tanda kita sendiri tahu dah. Hati-hati sekarang akhir zaman dah, banyak dah tanda-tanda kiamat dah. Dan apa tindakan kita? Yang tak mengaji tetap tak mengaji pun. Yang tak mengaji tetap tak mengaji pun. Duduk macam tu je. Nak mulut aja, nak kiamat, tapi tak buat persiapan. Kena buat persiapan lah, kena bertindak lah. Itulah hikmah Allah Ta'ala mewujudkan tanda-tanda tadi supaya kita lebih berhati-hati. Padahal tak wajib pun Allah Ta'ala nak bagi peringatan macam tu. Tak payah tunggu Nabi Isa turun, tak payah tunggu Dajjal turun. Boleh je Allah nak hancur leburkan 7 petala langit bumi. Tapi celakalah kita. Tak sempat nak taubat, tak sempat nak berhijrah, tak sempat nak berubah. Itu hikmah kasih sayang Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW, umat yang paling dikasihi sekali, umat yang paling istimewa sisi Allah. Kalau kita tak nak ambil kesempatan, itu salah kita lah. Bukan saja-saja Allah jadikan tu tanda-tanda kiamat tu supaya kita cepat-cepat kembali, patah balik kepada Allah. Taubat ni patah balik ikut syariat. Bila kita buat maksiat ni makna kita dah menyimpang, kita dah tak ikut landasan agama dah. Maka taubat maksudnya apa? Patah balik, duduk balik kat jalan tadi tu. Duduk balik kat jalan tadi tu. U-turn balik. Selagi tak mati boleh U-turn. Dah mati tak boleh U-turn dah. Selagi tak mati, sesesat mana pun, simpang jauh mana pun, liku-liku kita dah masuk, maknanya selagi tak mati ada peluang nak U-turn balik. Biarpun dia mati itu tadi dalam keadaan sedang diusaha nak patah balik ke jalan yang sebenar, meskipun tak sampai lagi di jalan yang sebenar, tapi usaha dia patah balik tu dikira oleh Allah. Dia mula-mula tak ikut agama gini. Tiba-tiba oleh kerana terpedaya dengan nafsu, syaitan, makhluk dan sebagainya, dia pun dah sesat, menyimpang daripada jalan yang sebenar. Tiba-tiba dia nak berubah, dia nak taubat. Dia patah balik dah. Memang niat dia, jazam dia nak berubah, nak patah balik. Dalam usaha sedang berpatah balik, nyawanya diambil oleh Allah. Husnul khatimah. Matinya dalam keadaan baik. Biarpun tak sampai kat jalan lagi tu. Sebab tadi dia dah sesat jauh kan? Dah sesat jauh, maknanya nak pergi balik kat jalan utama tu lambat lah. Mustahil sekelip mata dia boleh duduk balik kat jalan tu. Kerana dalam usaha dia nak berpatah balik tu pun ada halangan, ada cabaran, ada gangguan, ada hasutan. Tapi usaha dia tu Allah dipandang oleh Allah. Dipandang. Mulai besok ataupun mulai sekarang aku nak azam nak tinggalkan semua benda ni, putus dah hati, aku nak cuci tangan. Aku nak cuba usaha kawal, aku tak nak dah kembali daripada benda-benda ni. Aku nak jauhkan diri aku daripada buat sebab-sebab macam ni, aku tak nak dah. Jadi dia dah azam dan dia dah usaha dah mula dah melangkah. Baru setapak sampai ajalnya, husnul khatimah.
Baru setapak dia. Baru setapak patah kepada Allah. Husnul khatimah. Dia mati di dalam kebaik. Allah Maha Pemurahnya Allah. Nampak tak tu? Rugilah. Rugi kalau tak nak kembali kepada Allah. Sedangkan Allah nak ampunkan siapa-siapa saja. Macam tu. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian yang keenam daripada enam, percaya dengan qada'nya. Percaya dengan qada'. Apa maksud qada' ni? Bawah tu ada huraian. Dan qadarnya, kita selalu cakap kan. Qada' mayang. Qada'. Katak pun panggil qada' kan? Katak qada'. Kan katak qada'. Katak qada'. Cucu kodok. Cucu kodok, kata kodok, kodok kodak. Macam-macam. Ni bukan, ni kodok. Apa dan kodok kodak ni yang wajib beriman ni? Wajib beriman dengan kodok. Kodok ni makna ketentuan, ketetapan, keputusan yang telah Allah buat sedia kala lagi ke atas seseorang tu. Orang panggil qada'. Itulah qada', ketentuan. Allah menentukan dengan sifat iradatnya. Dengan sifat iradat. Kita dah belajar dah sifat iradat. Iradat salah satu daripada sifat yang wajib ada pada zat Allah sedia kala lagi. Apa ta'alluq sifat iradat? Ta'alluq sifat iradat menentukan sesuatu daripada perkara mungkin. Yang nak ditentukan oleh iradat ni adalah perkara yang harus, perkara yang mungkin, perkara yang baharu, perkara yang boleh berubah-ubah daripada tiada kepada ada, daripada ada kepada tiada. Inilah yang nak ditetapkan oleh Allah. Kaya miskin, kaya pun harus, miskin pun harus, alim pun harus, jahil pun harus, takwa pun harus, kufur pun harus, atau benda-benda haruslah. Maka dengan iradat Allah ta'alluq sedia kala lagi. Kita dah belajar dah ta'alluq tanjizi qadim. Telah lulus segala-galanya sedia kala lagi. Allah dah menentukan segala-galanya. Itulah yang dimaksudkan, yang dikendaki dengan qada'. Makna ketentuan ketentuan yang Allah dah tetapkan atas diri kita. Segala-galanya, yang zahir, yang batin, yang luaran, yang dalaman itu. Itu qada' namanya. Jadi wajib kita yakin sungguh-sungguh terhadap apa yang telah dikendaki oleh Allah. Contohnya hari ini kita jatuh sakit, hari ini timpa musibah. Hari ini kita ditimpa musibah, hati terus pergi kepada Allah. Hati terus pergi kepada Allah. Allah yang kehendak. Dan hari ini Allah jadikan benda itu. Contohnya, bawa motor kat highway, tayar kita pecah. Tayar kita pancit, tergolek gitu. Hati terus pergi kepada Allah. Inilah maknanya, inilah apa yang Allah dah kehendak sedia kala lagi. Hari ini baru Allah jadikan benda ni. Allah jadikan benda tu, bila Allah ciptakan peristiwa tu, itu namanya qadar. Ketetapan tu tadi qada, berlakunya tu qadar. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Boleh faham? Baik, kalau saya tanya, bila Allah Ta'ala kehendak saya jatuh kat highway Senawang tu? Bila yang Allah tetapkan yang saya jatuh di highway Senawang tu dalam hujan tu? Bila? Azali lagi, sedia kala lagi. Cukup tarikhnya, bila waktunya, bila harinya, minitnya, jamnya, saatnya. Dan siapa yang berada di situ. Di highway berapa kilometer, berapa, poin berapa. Dalam kelajuan berapa. Semua siap dah. Bila sampai waktu tu, maka Allah pun jadikan peristiwa tu. Bila jadi peristiwa tu namanya qadar. Biar boleh beza qada dan qadar. Qada ketetapan Allah, qadar Allah jadikan apa yang dia dah tetapkan. Kiaslah yang lain-lain. Hari ini ada orang berdengki dengan kita. Hati cepat-cepat pergi kepada Allah. Ini ketetapan Allah. Ada orang berdengki dengan kita. Sedia kala lagi Allah kendak dah simpulan bin simpulan berdengki dengan aku hari ini. Hari ini baru Allah jadikan benda tu. Sebab apa? Banyak sebabnya. Allah nak uji kesabaran kita. Allah nak tambah pahala kita. Allah nak gugurkan dosa kita.
Faham tak? Allah nak tengok kita ni baik ke tidak. Kalau baik, dia balas ke dengki tadi dengan baik. Kalau 2 kali 5, dengki sekali, dia balas dengan 7 kali. Kan ke dunia ni tempat ujian. Ujian kan, jangan lupa. Jangan lupa. Ujian kan. Keputusan belum dapat. Orang fitnah kita, ujian. Allah aibkan kita, ujian. Orang laga-lagakan kita, ujian. Orang tak suka dengan kita, ujian. Ujian. Daripada ujian itulah Allah nak bagi markah. Kita ni kalau ujian ni kan macam tu tadi. Semua tu. Kita ni diuji. Taat pun ujian, maksiat pun uji. Orang puji kita pun ujian, orang maki kita pun uji. Banyak orang yang tersungkur jatuh dengan sebab puji-pujian. Berapa banyak orang yang tersungkur jatuh dengan sebab taat dia kepada Allah. Berapa ramai orang yang putus asa dengan Allah dengan sebab maksiat yang dia buat. Allah uji. Bila Allah uji dengan maksiat, nak tengok putus tak harap kita dengan Allah. Sekuat mana pergantungan dia dengan Allah tu. Bila Allah uji dia dengan musibah maksiat tadi. Adakah hatinya tetap bergantung kepada Allah meskipun Allah dah takdirkan dia dulu-dulu buat maksiat begini dan begitu? Adakah asbab maksiat tu dia ragu-ragu dengan Allah? Dia ragu dengan takdir Allah, ragu dengan keadilan Allah, ragu dengan kasih sayang Allah. Maknanya kalau dia putus asa, gagallah dia dalam keimanan dia. Tapi lidah dah mengaku Allah Tuhan. Apa maksud orang mengaku Allah Tuhan ni? Maknanya dia percaya sungguh-sungguh dalam hati Allah Maha kasih sayang, Allah Maha adil, Allah tak buat benda sia-sia. Lalu Allah uji. Sebab lidah dia dah mengaku Allah tu Tuhan. Maksud orang yang percaya Allah Tuhan, dia percaya ilmu Allah sempurna, kehendak Allah Maha adil. Itulah maksud yang kita ikrarkan, sumpahkan dalam syahadah kita. Sebab tu dia suruh belajar. Kalau sekadar memahami erti la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, itu semua orang tahu. Kena faham apa maksud orang bila dia mengaku lidahnya Allah Tuhan, bererti hatinya yakin makna ilmu Allah Maha hebat, ilmu Allah Maha sempurna, kehendak Allah Maha adil. Dah kalau yakin Allah Maha adil, kenapa jadi macam tu bila Allah uji? Adakah kita tak yakin benda tu datang daripada Allah? Adakah benda tu berlaku tanpa kehendak Allah? Bila dah tahu benda tu berlaku dengan kehendak Allah, apa pun kan kita dah belajar kan akidah kita ahli sunnah wal jamaah, benda baik, benda tak baik, benda seronok, tidak semuanya berlaku dengan kehendak Allah. Ini kita nampak kecelakaan yang bangsa dunia. Banjir kehendak Allah, kebakaran kehendak Allah, kemarau kehendak Allah, kemaksiatan bukan juga kehendak Allah. Orang maki hamun kita, orang fitnah kita, orang umpat kita, bukankah semua tu berlaku dengan kehendak Allah? Kenapa? Sebab Allah nak membuka ruang seluas-luasnya agar kita boleh beribadat, sabar, redha, sangka baik, membalas kejahatan dengan kebaikan. Bukankah tu pahala? Bukan senang-senang nak syahadah tu. Kena faham. Kena faham. Orang yang mengaku Allah Tuhan, maknanya dia terima Allah tu dalam segala hal. Dia tak pertikaian. Sebab tu yang kita mengaji ni, dalam kitab ni, inilah di antara secebis maksud yang tersirat di sebalik la ilaha illallah. Begitu dah tuan-tuan perempuan hadirin hadirat, haji hajah, datuk datin, tan sri. Mengaji. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk. Mana-mana tadi? Percaya dengan qada qadar. Tu kita terang secara umum. Qada, ketentuan. Qadar, Allah jadikan benda tu. Allah menciptakan apa yang dia dah tentu. Ibarat macam ni. Kita sekarang ni kita rancang nak buat rumah bulan 10 ni. Dapat duit KWSP 500,000. Boleh keluar tanpa syarat. Itu mengeluarkan dapatlah 5,000, rumah 500,000 kalau kita kata nak buat rumah bulan 10. Mana kita dah menentukan. Padahal menentu nak buat dengan tak tu harus nak buat pun boleh, tak nak buat pun boleh. Lalu kita bincang-bincang, fikir-fikir, nak buat lah.
Nak buat. Kita pun tetapkan dah. Harinya sekian, bulan sekian, hari sekian, tarikh sekian, waktu sekian, semua siap dah. Contohnya bulan 10. Besok berlaku ke tidak? Besok. Dah buat rumah besok? Belum, kita tetap di berapa bulan? Bulan 10. Makna besok, lusa tu lah, makna selagi tak masuk tarikh tu, makna kita belum buat, kita belum jadikan, kita belum dirikan lagi rumah tu. Sebab belum sampai waktu yang kita kehendak ataupun belum sampai waktu yang kita putuskan. Bila sampai je waktu tu, kita pun mulalah membina rumah tadi. Waktu bina tu, itulah namanya qadar. Makna membuat apa yang kita dah tu. Macam itulah. Maknanya apa yang berlaku kita hari ni, dalam diri kita hari ni, itulah kesan-kesan apa daripada ta'alluq iradat Allah. Makna inilah benda yang Allah dah kehendak atas diri aku setakat ini. Yang akan datang tak tahu lagi, macam-macam lagi kehendak Allah tentang diri kita ni yang akan datang. Tapi setakat ni bawa ke belakang dah nampak dah apa yang Allah kehendak dalam diri kita. Yang daripada sini bawa ke depan belum tahu lagi. Lagi akan terbit, lagi akan zahir satu persatu apa yang Allah kehendak atas diri kita. Itu maksud qada. Jadi sebagai seorang yang beriman, dia sentiasa bersangka baik dengan Allah, sentiasa bersangka baik, sentiasa sabar, sentiasa sangka baik dan menyelesaikan masalah-masalah apa yang Allah datangkan dengan kehendak Allah dalam diri dia menyelesaikan dengan ilmunya, dengan mengikut syariatnya, bukan mengikut hawa nafsu dia. Begitulah. Bila dia selesaikan masalah-masalah tadi dengan cara yang Allah suruh, tambah lagi pahala, tambah lagi pahala. Pahala semayang lain, pahala puasa lain. Ini pahala lain pula. Pahala sabar dengan musibah tu lagi besar. Bagi 900 darjat naik. Dan qadar, dan maknanya qada itu penentuan ataupun ketentuan ataupun ketetapan. Penentuan makna ketetapan yang telah menentu akan dia oleh Allah Taala dengan iradat, sifat kehendak Allah. Dan makna qadar itu pula takdir Allah. Yang kita kata dah takdir itu faham tak? Takdir ni makna Allah jadikan. Apa yang Allah jadikan tu, apa yang Allah buat tu, itulah namanya takdir. Bila sebut apa yang Allah buat, dah tentulah bertepatan dengan apa yang dia kehendak. Ada tak Allah Ta'ala membuat benda yang dia tak kehendak? Mustahil. Apa yang Allah buat mestilah bertepatan dengan apa yang dia kehendak. Takkan Allah kehendak jadikan putih, tiba-tiba sampai waktu Allah jadikan hitam lah. Itu mustahil lah bercanggah kehendak Allah dengan apa yang Allah buat. Mustahil. Sebab tu apa yang Allah kehendak takkan tersilap. Kalau Allah nak begitu, begitulah. Tak ada seorang boleh tahan. Tak ada seorang boleh halang kehendak Allah tu daripada lulus berlaku dan terjadi. Maksudnya perbuatan yang telah perbuat akan dia oleh Allah Ta'ala, tu yang kita panggil ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat kudrat tu. Ta'alluq tanjizi hadis, makna Allah baru buat, Allah baru tunaikan, Allah baru jadikan. Ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat kudrat. Maksudnya perbuatan yang telah perbuat akan dia oleh Allah Ta'ala dengan kudratnya. Bila sebut qada, kita kena ingat dua benda ni, iaitu iradat dan qudrat. Maka percaya, makna yakin dengan qada dan qadar itu maknanya mengaku putus dalam hati kita, percaya sungguh-sungguh, tak ada bolak-balik dah. Seseorang dengan tentu sungguh akan bahawa segala perkara yang berlaku itu daripada baik dan jahat, semuanya itu dengan kehendak Allah, dan menjadikan ia Allah akan dia. Baik. Bila kita dah tahu, dah sedar, dah yakin perbuatan tadi, benda yang berlaku itu tadi dengan kehendak Allah dan dijadikan oleh Allah. Siapa Allah ni? Yang kita mendakwa, yang kita mengaku dia kekasih kita. Betul? Kita kata kita kekasih Allah, kita sayangkan Allah, kita cintakan Allah. Macam mana kalau orang tu benar-benar cinta kepada Allah? Adakah dia nak bersangka jahat dengan kekasih dia dengan sebab kekasih dia bagi benda-benda macam tu? Dah. Orang yang cinta betul-betul dengan Allah, ataupun maknanya orang yang memiliki kasih dengan Allah yang sungguh-sungguh, dia akan sentiasa bersangka baik dan menerima apa saja daripada Allah, sebab Allah tu kekasih dia. Bukan senang nak mengaku kekasih ni.
Kalau betul-betul kita mengaku Allah itu kekasih kita, sebagai makna sebagai seorang kekasih, dia akan sentiasa redha dengan apa sahaja yang ditentukan, ditetapkan oleh kekasih dia. Itulah baru cinta yang betul-betul. Faham tak tu? Boleh? Jadi bila berlaku benda tu, cepat-cepat pergi. Ini kehendak Allah. Kenapa Allah tetapkan begini? Sebab Allah nak bagi aku kebajikan yang banyak. Dan menjadi ia akan dia. Kemudian di antara itu Allah nak menguji sejauh mana kebergantungan hati kita kepada Allah. Adakah kita putus asa? Adakah kita putus asa nak mencari redha Allah dengan sebab Allah uji dengan maksiat, uji dengan maksiat? Adakah kita putus asa dah tak nak dah cari Allah dah lepas itu? Gagallah kita. Faham? Kerana setiap mujahadah tu, kesungguhan dia mencari Allah, jatuh bangun, itulah ibadat dia. Itulah ibadat dia. Jatuh bangun dia tu, itulah ibadat dia. Mujahadah tu. Inilah dia 6 perkara yang dinamakan dia rukun iman. Maka barang siapa yang tidak percaya, apa maksud tak percaya? Zon, syak, waham. Itu maksud tak percaya tadi. Inilah 6 perkara yang dinamakan dia rukun iman. Maka barang siapa, tak kisah siapa-siapa pun, mana orang ni, tak kisah mana siapa-siapa ni, tak kisah dia agung, dia menteri, dia VIP, dia Tan Sri, puan-puan, ikutlah. Haji hajah, ikutlah. Tu barang siapa, tak kisah dia bangsa Melayu, dia bangsa Cina, dia bangsa Arab. Dia kaya, dia miskin, dia billionaire, dia orang kampung. Tak peduli, barang siapa, tak peduli. Maka barang siapa yang tidak percaya dengan makna yang pertama, tak percaya, dia zon saja, ataupun dia syak saja, ataupun dia waham saja, dengan maknanya tidak mengaku sungguh segala perkara itu yang termaktub di nombor 1 tadi tu, iman dengan Allah tadi, sampailah yang ke nombor 6 tadi, maka adalah ia kafir. Adalah dia tu orang yang kafir. Siapa dia yang kafir tadi? Yang tidak mengaku, yang tidak yakin, yang tak yakin, yang tak membenarkan tadi adalah ia kafir. Tidak dinamakan dia orang yang beriman. Firman Allah Ta'ala, wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang kafir, ia enggan, ia ingkar, ia yakni tidak percaya dan tidak mengaku sungguh dengan Allah Ta'ala, dan tidak mengaku sungguh dengan segala malaikatnya dan segala kitabnya dan sekalian rasulnya dan dengan hari akhir, yakni hari kiamat, maka sesungguhnya sesatlah ia sebagai sesat yang jauh. Makna rosaklah akidahnya. Jadilah sampai situ. Allah Subhanahu wa taala a'lam wa ilmuhu wa jadilah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepada kita kefahaman yang sempurna, diberi taufik oleh Allah kepada kita supaya dapat kita mengambil manfaat daripada segala ilmu yang disampaikan oleh Allah Ta'ala pada telinga dan hati kita. Mudah-mudahan semakin hari semakin kita dekat dengan Allah, semakin hari semakin baik perhubungan kita dengan Allah, semakin hari semakin baik hati kita, semakin bersih hati kita. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan menjadi hamba yang diredha oleh Allah dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita, anak isteri, keluarga kita, ibu bapa kita, keturunan kita, sahabat andai kita, kenalan-kenalan kita, semuanya tidak terkecuali mendapat rahmat dan redha daripada Allah, taufik dan hidayah daripada Allah. Mudah-mudahan Allah beri umur yang berkat, rezeki yang berkat, umur yang berkat, keluarga yang berkat, sahabat-sahabat yang berkat. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan kita dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan jalan-jalan keluar daripada apa sahaja masalah yang menjadi ujian pada diri kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang sentiasa sabar dan bersangka baik dengan Allah dalam apa jua hal keadaan sekalipun. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat hari raya Aidil Adha. Selamat. Maaf zahir batin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabat lana fi dinina ma'ali qudri wa dhakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.